Shalom, selamat hari Minggu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita bisa diberikan kesempatan untuk beribadah di hadapan-Nya. Mari bersama-sama kita menenangkan hati kita menenangkan pikiran kita masuk di dalam saat teduh. Bapa kami yang baik, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. 1 minggu sudah kami lewati, kami sungguh merasakan penyertaan-Mu di dalam setiap hidup kami. Sungguh kami memohon padamu Tuhan, berikanlah penghiburan pada hati yang terluka, berikanlah kekuatan kepada hati yang lemah, karena kami yakin dan percaya di setiap persoalan kami, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Di setiap pergumulan kami, Engkau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Karena Engkaulah satu-satunya Allah yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami akan memulai ibadah online kami. Roh Kudus memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di setiap persoalan kita, di setiap pergumulan kita, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Saudara, kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang sungguh-sungguh bisa kita andalkan. Allah yang satu-satunya menjadi andalan dalam hidup kita. Di setiap persoalan, Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Di setiap persoalan kita, di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi.
Allah kita adalah Allah yang menyembuhkan, Allah yang mencukupi, dan Dia juga adalah panji keselamatan bagi kita semuanya. Mari bersama-sama kita menaikkan sebuah pujian, Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom sang damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom sang damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom sang damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan. Sekali lagi, Yehova Rafa, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom sang damai. Yehova Shalom sang damai, Yehova Shalom sang damai. Mari bersama-sama kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita membuka telinga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah pujian. Engkau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Engkaulah harapanku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Dengan apa akan ku balas? dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita katakan sekali lagi, Engkau Allah yang setia. Allah yang setia,
Bapa yang mulia, Kasih-Mu sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Engkaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidup. dengan apakah kami balas? Dengan apakah ku balas Segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada, dengan apa ku balas? Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur, dengan apakah kami balas? Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? segala Kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Shalom saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. 各位弟兄姐妹们平安。 Di bulan yang dimana kita mendengarkan tema-tema khotbah tentang pelayanan, 我们在这个月份所听到的关于侍奉， hari ini kita akan mendengarkan satu tema teguh meskipun sulit. 我们今天有一个题目，就即便困难也要坚定。 Dan tentunya di dalam pelayanan kita menghadapi kesulitan, penderitaan dan masalah. 我们在侍奉当中，我们会面对很多的困难和问题。 Dan bagaimana di tengah masalah kesulitan di dalam pelayanan kita tetap bisa setia. 在这个困难的困境当中，我们怎么忠心的来侍奉？ Saya mengajak kita untuk belajar dari seorang tokoh di Alkitab, nabi di dalam perjanjian lama yang bernama Yeskel. 我们从一个就业一个先知，名叫做以西结来学习。 Saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk membaca firman Tuhan. 我们来读神的话。 Pertama itu diambil dari Yeskel pasal yang kedua ayat 3 sampai yang ke-7. 我们要从第2章以及第3章。 Dan selanjutnya kita membaca Yeskel pasal yang ketiga ayat 7 sampai yang ke-9. 我们第二个部分要来读以西结书第3章第7到第9节。 Pasal 2 ayat yang ketiga sampai ke-7 dibacakan dalam bahasa Indonesia oleh saya, dan pasal yang ketiga ayat 7 sampai 9 dibacakan dalam bahasa Mandarin oleh Pak Simon. 第2章由牧师来读，第3章由我来读。 Yeskel pasal yang kedua ayat 3 sampai yang ke-7. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah
yang keras kepala dan tegar hati aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka yang mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. 第3章第7节，以色列家岂不肯听从你？因为他们不肯听从我。原来以色列全家是耳尖心硬的人。看啊，我使你的脸硬过他们的脸，使你的耳硬过他们的耳。我使你的耳像金刚钻，比火石更硬。他们虽然变孽之家，你不要怕他们，也不要因他的脸色惊慌。 So sekalian, banyak orang yang mundur dari pelayanan karena ada masalah dan kesulitan yang dihadapi. 很多侍奉者因为他退缩，因为有很多的问题，他们去面对。 Ada mungkin yang kurang didukung oleh rekan pelayanan yang lain sehingga dia mundur. 有时候在同工方面没有来支持他，以致他冷淡倒退。 Ada yang merasa kurang dikritik maupun pelayanannya dikritik bukan dipuji. 因为有一些的侍奉者，他被人家不是被人家称赞， Pelayanan yang dikerjakan kurang dihargai. 所以他的侍奉没有人来赞赏他。 Maupun ada yang tidak suka, rekan pelayanan yang tidak suka dengan dia. 有的人他不喜欢他的侍奉， Sehingga ada orang karena menghadapi masalah dan kesulitan yang demikian mereka mundur dari pelayanan. 所以侍奉者因为碰到这样的问题，所以他们就退缩他们的岗位。 So sekarang ada yang mundur karena masalah-masalah yang berat. 有的人他已经倒退了很多的沉重的问题， Dia difitnah mungkin. 可能他被冤枉， Dibenci oleh orang banyak. 很多人厌恶他， Dia penghasilannya begitu berat ya. Penghasilan rumah tangganya begitu berat karena pelayanan yang dia kerjakan. 因为他还要面对他们的家庭的一些费用， Atau 一些他做的。 mendapatkan penganiayaan-penganiayaan di ladang pelayanan di mana dia membuka sebuah ladang misi. 可能他在这个货场上，他所做的一些事被人家来施压。 Mungkin ada pendeta-pendeta di negara-negara di mana bersikap keras terhadap kekristenan. 可能有一些这个牧师他对这基督徒他们给他有很大的施压， Dia membuka gereja ditutup. 他们要开教会把它关掉。 Dia coba bersekutu dari rumah ke rumah, akhirnya ketahuan ditangkap. 他们要在这个每一家要去团契，被知道以后被 Dia 抓， bebas 那他自由了。 mengadakan persekutuan lagi, ditangkap lagi. 所以他要再做团契，又被抓了。 Akhirnya karena pelayanan yang begitu berat, akhirnya dia merasa, pelayanan ini terlalu berat, saya lebih baik mundur. 所以面对了这样很多的问题，太沉重了，以致他忍心倒退。 So sekarang ada yang mundur dari pelayanan karena menghadapi masalah yang berat, kesulitan yang berat. 有的他们在这侍奉当中，他有面对很沉重的问题。 Tetapi saudara sekalian, ada orang yang akhirnya mundur dari pelayanan karena masalah-masalah yang sifatnya sepele. 有一些他们从他们的侍奉岗位中倒退，是因为小小的问题， Untuk masalah yang kesulitannya kecil. 因为有小小的问题。 Mungkin ada orang yang akhirnya mundur dari KUR 可能有人从这个歌咏队退缩， karena sebelumnya dia biasa latihan KUR hari tertentu. 可
可能他在这个学习这个歌咏的时候有固定的时 Tapi 间， jadwal bermain badmintonnya juga akhirnya pindah karena teman-temannya pindah waktu yang lain. 所以因为他要打羽毛球的时间也被这 Akhirnya 个 bentrok 移动， dengan jam latihan kur. 所以他的那个时间就跟他侍奉的时间 Ada masalah. 这样有问题了， Akhirnya orang ini mundur dari 所以这 pelayanan. 个人他们就倒退了。 Mungkin sekalian ada orang yang ikut panitia retreat. 有可能他们是这个退休会的委员， Mereka sedang membahas kira-kira retreat kita ini yang paling cocok bajunya warna apa. 所以他们正在讨论我们这一次的进修会，我们的服装该 Karena 怎么样？ temanya semangat menyala-nyala melayani Tuhan. 因为他很火热的来侍奉， Maka dia punya ide harus warna bajunya merah. 所以他就认为我们的服装要红色 Tapi 的。 rekan-rekan yang lainnya di panitia retreat itu lebih senang warna kuning. 有一些人他们比较喜欢黄色的服 Akhirnya 装， karena idenya tidak diterima, 因为他们的那个思想不一样， orang ini mundur dari pelayanan. 所以这个人就从他的岗位上退后了。 Karena apa? 为什么呢？ Ide bajunya itu nggak diterima. 因为他所要这个服装，他不 Sekarang 被 mungkin 接 ada 受。 orang yang biasa melayani sebagai liturgis. 有时候有的人他们正在这个主持 Tetapi pada satu waktu ada orang yang mengkritik bajunya. 但是有一些人在下面在这个挑剔他的服 Kamu 装 kok bajunya pakai itu terus? 那为什么你每一次主礼的时候穿那样的服装？ Kita pelayanan direkam loh. 我们在这个侍奉被录音 Masuk 的， YouTube loh. 我们已经进入那个网络， Ganti dong bajunya. 所以你的衣服要换， Ya, karena dia dikritik seperti itu akhirnya mundur dari pelayanan. 因为他被这样挑剔，所以以后他就忍心倒退了。 Nah, saudara sekalian, ada orang yang mundur dari pelayanan untuk hal-hal yang sifatnya sepele. 有时候他们从他们的岗位上退后出去，因为小小的问题。 So, sekarang saya mengajak kita untuk melihat bagaimana Yeskel melayani dan masalah kesulitan seperti apa yang dihadapi oleh Yeskel. 所以我们要从以西结这个来学习这个先知他所面对的问题，他怎么样去做。 So, sekarang kita tahu Yeskel adalah termasuk dari orang pembuangan ke Babel. 我们知道以西结这个人，他是好像被放逐的 Dan dia dikatakan seorang imam. Seorang imam. 他是一个祭司， Dan dia mendapatkan penglihatan, dia dipanggil oleh Allah menyampaikan satu berita kepada bangsa Israel. 所以神给他一项，要向以色列民来传 Dan berita kepada bangsa Israel itu 这个以色列人的民族 adalah berita yang tidak enak didengar oleh orang-orang Israel. 所以他所做的以色列民，他非常的不喜欢听。 Dan berita itu adalah berita yang menyampaikan penghukuman kepada bangsa Israel karena ketidaktaatan mereka. 所以这个所要讲的要惩罚以色列民，因为他们不顺服。 Dan saudara sekalian, ketika Yeskel melayani, maka dia menghadapi masalah yang bukan sepele, tetapi masalah yang berat yang dihadapi. 所以以西结先知他在侍奉的时候所面对不是小小的问题，乃是一个很大的问题。 So, sekarang salah satu kita melayani, pasti kita mempertimbangkan orang seperti apa sih yang kita layani itu. 所以我们在侍奉的时候，我们要知道我们所侍奉的对象是谁。 Kadang-kadang kita mungkin memberikan nasihat dan orang itu tidak mendengar nasihat kita, kita bosan menyampaikan nasihat kepada orang tersebut. 可能那个人我们时常给他教训，但是他不接受，我们就觉得很讨厌。 Kita mendorong orang itu melayani, tetapi tidak ada keinginan melayani sama sekali. Kita merasa, aduh bosan nasihatin orang seperti 所以 itu. 我们要支持他怎么样去侍奉，但是他不要做，我们会感觉到很气馁。 Dan kita merasa kalau melayani orang seperti ini kayaknya, aduh, saya semangatnya nggak ada dah. 所以有时候我们对这样的人，我们认为他的侍奉使我们心灰意冷。 Nah, sekarang saya mengajak kita untuk melihat ketika Yeskel dipanggil untuk melayani bangsa Israel, seperti apakah bangsa Israel? 所以我们知道以西结先知被神呼召来侍奉以色列民族是怎么样的。
Dikatakan sosial bangsa Israel adalah bangsa yang memberontak kepada Allah. 因为我们知道以色列民族他对神是非常变烈的， Bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala dan tegar hati. 所以以色列民他们是非常的顽梗。 Dan dikatakan berita yang disampaikan tidak akan mereka dengar. 所以以西结给他们的信息，他们完全不听。 Dan Yeskel dikatakan oleh Tuhan, jangan takut memandang mereka. 所以这个神告诉以西结，你不要惧怕他们， Jangan takut mendengarkan kata-kata mereka. 你不要怕他们所出的言语。 Kemungkinan besar Susin ketika Yeskel menyampaikan berita itu, 可能以西结他把消息传给他们 maka 的时 ada 候， mata yang melotot, 看到他们那个脸色， ada 正的上 perkataan-perkataan yang marah dan memaki. 还有很多的言语从他们的口中出来的。 Ya mungkin seperti itu yang dihadapi Yeskel ketika dia menyampaikan firman Tuhan. 可能以西结先知他在传神的信息。 Saya membayangkan kalau saya seorang pendeta terus berkhotbah kepada jemaat, matanya melotot semua. 如果我在想象当中，我对会友们在传讲的时候，他们都 Melotot 瞪着眼 bukan 看着 serius memperhatikan, melotot marah. 我，他们是用瞪着眼，用眼睛瞪着来看我。 Ketika saya katakan ada amin, 当我说你们要阿min， mereka katakan enggak ada. 他们说没有， Marah saudara sekalian. 他们非常的生气。 Saudara sekalian nggak nyaman menyampaikan berita kepada orang-orang yang demikian. 所以我们知道，我们传这个信息给这样的人，非常的难。 Dan dikatakan seandainya engkau tinggal di Onak dan Duri dan tinggal dekat Kalajengking, 如果你在这个经济以及理当中与他们生活在一起， itu adalah satu figuritas, ada suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana Yeskel melayani orang-orang yang ada di orang-orang Israel pada saat itu. 所以这个来描述以西结先知在以色列民族他们在侍奉的时候是那么的困难。 Ada Onak dan Duri tertusuk menyakitkan. 我们这好像有经济距离来吃着他非常的 Ada 痛， Kalajengking digigit itu menyakitkan. 还有蝎子来咬住他也是非常痛的。 Jadi boleh dikatakan saudara sekalian, Yehezkiel melayani bangsa yang keras kepala, tegar hati, dan mendatangkan satu hal yang menyakitkan bagi Yehezkiel. 所以以西结先知他在这样对顽梗的以色列民族这样侍奉，对他来讲是非常心痛的。 Saya membayangkan saudara sekalian kalau saya itu Yehezkiel. 我也在想象，如果我是以西结先知的话， Rusti pergi kepada bangsa yang tegar hati, keras kepala, 你去去传给那些顽梗的民族， yang kamu melayani itu kamu seperti tertusuk duri dan berada di Onak Duri, 所以你在侍奉他们，就好像你被吃到这样痛， seperti digigit 就 Kalajengking. 好像被蝎子这样的 Menyakitkan. 非常的疼痛。 Mungkin saya akan berkata, Tuhan jangan saya utus yang lain. 所以我会跟神讲，不要差遣我，你差遣别人 Mungkin 吧。 saudara sekalian juga seperti saya ketika Karena- mendapatkan panggilan pelayanan seperti itu. 所以你会好像我被呼召的时候要怎么样去侍奉。 So sekalian saya punya pengalaman melayani seorang ibu-ibu, membawa dia ke rumah sakit. 我曾经这个服侍一个妇人带到她去医院。 Ibu-ibu ini tinggal sendiri, 这个妇人她自己住， dia tidak punya anak, 她没有孩子， dan dia jatuh sehingga membuat tulang di pinggulnya itu retak. 所以她在一个人住她跌倒她的骨头就折 Setelah 断 pulang dari rumah sakit, dia harus kontrol ke rumah sakit di mana dia dirawat di sana. 所以她从这个医院做好出来，她还要复诊到那个医院里。 Karena dia seorang diri, 她因为自己一个人， maka saya dan saudara Jerry membantu dia untuk mengantar dia berobat. 所以我就跟车夫帮助他带他到医院去复诊， Karena pakai BPJS, 因为他用这个 BPJS， maka seringkali
diperlukan KTP, diperlukan kartu keluarga maupun kartu BPJS itu sendiri. 所以有时候BPJS 它的手续 Jadi kadang-kadang kita minta KTP atau kartu BPJS dia. 有时候我们要问他的那个这个BPJS 的那个卡片， Setelah pulang dari rumah sakit, 那我们把它 dia 装进去 coba-coba lihat arsip-arsipnya dia 所以他就看他的那个dan dia 病历， mulai sadar dia kehilangan KTP-nya. 所以他就开始醒悟到他的那个身份证不见了， Maka dia mulai cari-cari, 所以他一直在找， tapi nggak ditemukan. 但是找不到。 Maka dia bilang, "Ama kamu nih." 他说 Dia menunjuk kepada saya. 他就指目是 Saya 他真的 bilang, 你的 "Enggak, 孩子 dipegang sama ibu. 你不只要 Mungkin sama kamu nih." Dia menunjuk kepada saudara Jerry. 所以他又叫那个车 Jerry 夫， bilang, "Enggak, kayaknya di tangan ibu lah." 所以那个是在你的手 Dia 上， cari nggak ketemu. 他一直找不着， Enggak, pasti sama kamu orang katanya. 他说可能失掉了。 Terus ada satu kalimat yang diucapkan kepada kami. 有一句话他说对我们说， Menyesal saya membuka pintu. 他说我非常的后悔开门给你进来， Jadi saudara sekalian dia menyesal karena kita sudah membantunya. 所以他非常的后悔，我们帮助他，他后悔了。 Ya. Terus kita bilang, ayo coba cari pelan-pelan cari. Ketemu saudara sekalian. 所以我就叫他你慢慢的找，那么之后就找到了。他说有了，这里有了。 Minta maaf ya Musa ya. 他就跟牧师讲对不起。 Minta maaf ya Jer ya. 他就跟车夫讲对不起。 Kalau ibu minta bantuan lagi mau kan ya? 他说如果我再叫你们帮忙，你要敢？ Aduh saudara sekalian kita rasanya udah kesel banget. 所以我们在心里非常非常的不爽。 Pengen rasanya kayaknya kalau lu minta bantuan kayaknya gua nggak mau lagi dah. 好像你在叫我们帮忙你，我们不要了。 Kalau mengikuti keinginan daging kita. 如果我们照我们的看法。 Jadi saudara sekalian, orang seperti apa yang kita melayani menentukan semangat kita untuk melayani. 所以我们帮助怎么样的人，就是我们用精神、用兴奋的为他来做。 Saudara sekalian, Yeskel melayani bangsa Israel yang dikatakan tegar tengkuk. 所以以西结先知他服侍以色列民是那么的顽梗， Bangsa Israel yang dikatakan keras kepala. 所以他们是那么的悖逆， Bangsa Israel yang dikatakan tegar hati. 他们是坚硬的心， Bangsa Israel yang dikatakan tidak akan mendengar perkataan Yeskel. 所以他们不要听以西结的言 Sekarang 语。 ada masalah yang berat, ada kesulitan yang besar yang dihadapi oleh Yeskel. 所以我们看到以西结先知所面对的这样困难、这样大的问题。 Sekalian, tetapi Yeskel dikatakan tetap setia di dalam melayani Tuhan, tetap meresponi panggilan Tuhan. 所以这里告诉我们，以西结先知还是中间的为着神的呼召来服侍。 Sekarang pelayanan Yeskel tidak berfokus kepada manusia. 所以我们在以西结先知他侍奉不是对人而已。 Sekarang biasanya ketika kita melayani, 当我们侍奉的时候， maka kita akan berpikir siapa sih yang saya layani? 所以我们会想，我服侍的对象是谁呢？ Orang yang saya layani seperti apa? 那我服侍的人他又是怎么样呢？ Apakah orang itu mau mendengar nasihat saya? 那个人是不是要听我的教训？ Apakah orang itu orang-orang baik? 那个人是不是一个很 Apakah 好的人？ orang-orang itu mau diajar? 这个人是不是很听话？ Apakah orang itu berespon terhadap ajaran dan nasihat saya? 所以这个人是不是很回应我对他讲的 Apakah 话？ saya tegur orang itu bisa berespon dengan benar dan baik? 所以我在责备他的时候，他会回应比较 Apakah orang yang 好。 saya layani ingin bertumbuh? 所以我所侍奉的这个人会成长吗？ Itu salah satu faktor ketika kita mempertimbangkan kita melayani. 所以当我们在服侍的时候，我们就会会思想这个应该的对象是怎么 Maka 样。 kalau seorang pendeta atau seorang penginjil ditawarin di sebuah ladang pelayanan, maka ini diperhatikan pasti. 所以我们知道，一个传道人如果他要到一个禾场去服侍，他必须要去侦查这一些 Jemaatnya seperti apa ya? 他们的会友到底是怎么样， Enakin nggak?
是不是很好？ Atau ngeselin nih jemaatnya nih. 或者是很好？ Kalau enakin diterima, ngeselin ya udahlah sorry. Ah, Saya juga. cari pelayanan yang lain. 如果会有门很好，我就接受；如果不好的话，就不要了。 Yang kedua, saudara sekalian, siapa sih rekan pelayanan saya? 那第二，我就要我的同工又是谁呢？ Kalau saya giat melayani, rekan-rekan saya punya semangat giat melayani enggak? 如果我有很兴奋的去做，那我的同工是不是和我一样？ Rekan-rekan saya punya visi misi pelayanan yang sama enggak? 我的同工跟我的那个意向是不是一 Rekan-rekan 样？ saya adalah orang yang punya inisiatif enggak di dalam pelayanan? 我的同工是不是跟我一样有主动的那个行动去 Rekan-rekan 做？ saya nanti apakah mendukung pelayanan saya? 所以是不是他很支持我的侍奉？ So sekarang jika kita punya teman-teman yang mendukung dalam pelayanan, maka semangat pelayanan kita bertambah-tambah. 如果在我们的侍奉当中我们的朋友和同工能够支持，我们会感到非 Gue 常 mau 的 masuk 兴奋。 departemen ini nih, ini paling enak departemennya. 所以我就认为我这个部门是最 Wah, 好的。 orang-orangnya semangat, orang-orangnya saling mendukung satu dengan yang lain. Saya mau masuk departemen itu. 所以这个部门它会互相扶持、互相照 Wah, 顾。 kalau bidang pelayanan ini, aduh nggak enak. Orang-orangnya nggak enak, nggak saling mendukung. 如果他们如果不好的话， So sekalian yang terkasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， seringkali itu yang menjadi pertimbangan. 有时候这个成为我们的 Rekan 考 pelayanan 虑， seperti saya itu seperti apa? 所以我们就认为我们的同工是怎么样，我们要考虑好。 Ada orang yang ditawarin menjadi majelis, 有人我们要邀请他成为执事， and dia lihat, ada orang ini juga dicalonin jadi majelis. 他又看到我这个人又被人家来做执事， Orang itu nggak enak diajak kerjasama, 哇 sulit mendengar pendapat orang lain. 所以那个人很难跟他沟通的， Jangan saya jadi majelis. 所以他就拒绝成为 Nanti 执事。 kalau saya satu tim dengan dia, orangnya nggak enak. 所以如果跟他一组的，我非常 Akhirnya 不好， menolak pelayanan. 所以他就拒绝这个服侍。 So sekarang jika pertanyaan-pertanyaan ini diajukan kepada Yeskiel, 如果这样的事情我们给以西结先知来的话， siapa yang dilayani? 什么人的对象我们去 Bangsa 做？ yang memberontak keras kepala dan So- dikatakan hatinya seperti batu. 所以那个民族是非常的文革，心非常的刚硬。 Seperti apa rekan pelayanan dari Yeskiel? 那么以西结的同工又是谁呢？ Nah, sekarang kalau kita baca bagian-bagian atau pasal-pasal selanjutnya dari kitab Yeskiel, 如果我们看以西结书在下节的话， Yeskiel adalah seorang imam. 我们这以西结是个先知， Dan seperti 这个祭 apakah 司。 imam-imam Israel pada saat itu? 那么那个时候以色列的祭司又是什么样的呢？ Ternyata mereka juga imam-imam yang rusak, yang menyembah berhala-berhala. 有时候他那些祭司又是在侍奉那些 Jadi 偶像。 sekalian Yeskiel sebagai imam, 我们知道 rekan pelayanannya imam-imam yang lain adalah orang-orang yang tidak mendukung pelayanan, tidak mendukung apa yang dia sampaikan kepada bangsa Israel. 所以以西结先知他的祭司，但是他的同工没有一个人能够支持他的工作。 So sekarang jika Yeskiel berfokus kepada manusia, 如果以西结他把焦点放在 siapa 人 yang，saya layani, rekan pelayanan seperti apa? 所以如果他把焦点放在人，他认为我侍奉的是谁？ Maka sekalian pastinya Yeskiel akan menolak pelayanan yang diberikan 所以我们 kepada dia. 知道以西结一定会拒绝这样的侍奉。 Tetapi sekalian Yeskiel bukan berfokus kepada manusia, tetapi dia berfokus kepada Allah. 所以我们知道以西结他不是焦点放在人，而放在上帝。 Dia melihat apa yang diperintahkan oleh Allah, pelayanan yang dipercayakan oleh Allah kepadanya ada satu pelayanan yang berharga yang harus dia kerjakan dengan 所 sebaik-baiknya. 以他被神呼召要怎么样来做，所以神要他做什么，他好好的去做。 So sekarang beberapa waktu yang lalu, ya beberapa hari yang lalu baru saja ditutup satu pertandingan perlombaan dunia, yaitu perlombaan Olimpiade. 我们知道不久才几天这个奥林匹闭幕了。 Dan so sekalian Indonesia salah satu peserta yang mengikuti Olimpiade ini. 我们知道印尼是其中的一个会员国， Indonesia tidak mengikuti berbagai cabang, hanya beberapa
cabang saja yang berpotensi mendapatkan medali. 所以印尼没有参加所有的那个项目，它只有挑选几个比较有。 Ada 8 cabang yang diikuti, ada panahan, atletik, 所以有8种的那个竞赛，它 bulu tangkis, angkat besi, 有8种 renang, selancar, 还有划船这个羽毛球 dayung dan menembak. Ayo. Jadi ada 8有8种的那个cabang olahraga. 这个竞赛它挑选的， Dan tidak semua atlet bisa ikut olimpiade. 所以没有全部的人能够会跟着这个奥林匹克。 Hanya mereka yang punya peringkat-peringkat tertentu yang bisa diikuti dalam pertandingan olahraga di olimpiade ini. 所以只有那些他的那个成绩比较优异的才能 Jadi 够参 ini 加。 adalah atlet-atlet pilihan. 所以这些的健儿是已经把 Dan 挑选 sebagai 过的。 seorang atlet pasti memiliki sebuah kebanggaan. 所以我们知道，成为一个健儿是非常自豪的。 Karena mewakili negara Indonesia untuk bertanding di internasional itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri. 因为我们为着我们的国家去参加那个比赛，使我们的国家要得到荣誉。 Apalagi saudara sekalian ikut bertanding dan pulang mendapatkan medali. 所以我们参加竞赛之后，我们有他的那个奖励。 Dan salah satunya atlet Indonesia yang mendapatkan medali, ya dua atlet putri, ya di ganda putri bulu tangkis, yaitu Grecia Poli dan juga Apriani mendapat medali emas. 所以我们国家在羽毛球你比赛当中有2个得到金牌。 Khususkan pastinya dia berbahagia. 所以我们知道他也非常的兴 Selain 奋。 kebanggaan pribadi 所以不但他自己很自豪， dan kebanggaan lain, yaitu bisa mewakili negara Indonesia dan juga mengharumkan nama Indonesia. 所以我们代表他们的代表印尼，以及使我们的印尼能够这个被提名。 So sekalian, ada sebuah hak istimewa, ada satu kesempatan yang indah yang diberikan bagi atlet yang bertanding di Olimpiade. 所以我们知道有一个很好的机会，那些健儿能到那个奥林匹克去比赛。 So sekalian, melayani itu adalah sebuah kesempatan yang berharga bagi 所 kita. 以我们知道在侍奉当中也是给我们一个机会。 Kalau kita ingin memiliki hidup yang memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan, semua orang boleh memuliakan nama Tuhan, maka kita harus melayani. 所以如果我们要使神的名得到荣耀，那我们必须要去服侍。 Melayani berarti kita mewakili Allah, melakukan sesuatu kepada orang lain sehingga orang lain tahu kebaikan Allah. 所以我们去服侍，就是代表神怎么样来使他们知道神的美 So 善。 sekalian, melayani adalah sebuah hak istimewa yang Allah berikan untuk kita berbuat sesuatu, menghadirkan kerajaan Allah. 所以我们知道神给我们能够侍奉，是神给我们很好的机会与权柄，怎么样来使神得到荣耀。 So sekalian, jika saudara melihat hal ini adalah kesempatan yang istimewa, 如果我们看到这是给我们一个很好的机会， maka saudara tidak akan menyia-nyiakannya. 所以你必定不会使这个机会错过的。 So sekalian, seorang atlet yang diberikan kesempatan untuk bertanding di Olimpiade, dia berlatih dengan begitu kerasnya. 所以一个参加奥林匹克的人，他必须也很勤奋的去 Pasti 练 banyak 习。 jerih lelah, penderitaan, kesulitan yang dihadapi. 所以我们知道他会面对很多的困难， Tetapi dia melihat itu adalah hak istimewa, kesempatan yang berharga bagi dia mengharumkan bangsa 但 Indonesia. 是他认为这样做是有很值得的，因为能够为国争光。 Mereka tetap teguh di tengah kesulitan yang mereka hadapi. 所以他们即便是困难，但是也要坚定下 So 来。 sekalian, pelayanan pun harus kita pandang demikian. 所以我们的服事也是要这样来看。 Pelayanan adalah sesuatu yang berharga yang Allah percayakan kepada kita. 所以我们知道服事是神托付我们，很信靠我们去做的。 So sekalian, ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. 这是保罗自己说的。 Dikatakan di antara rasul yang lain, aku paling hina.
他说：“众使徒，我最微小， Aku penganiaya jemaat. 我是必不可信徒的， Tetapi Allah mau menyelamatkanku. 但是神要拯救我， Allah mau mempercayakanku sebagai seorang rasul. 所以神信靠我成为一个使徒。 Dan saudara sekalian dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 10. 在哥林多前书这样说： Dikatakan pelayanan sebagai rasul 我虽然是个使徒， bagiku adalah karunia yang begitu berharga. 对我来讲是非常很大的恩赐， Yang membuat aku bekerja lebih keras Sewa. dibandingkan rasul-rasul yang lain. 使我比众使徒更 Sekalian 劳苦。 Rasul Paulus melihat pelayanannya itu berharga, berarti, dan dia harus mengerjakan dengan sebaik-baiknya. 所以我们看到保罗，他认为侍奉是非常有意义所以他要好好的去做。 Dia melihat bisa melayani itu adalah sebuah kesempatan yang berharga. 所以他认为他能够服侍是神给他的机会 Kepada Timotius, 他对提摩太， Paulus menuliskan 所以保罗写 supaya 说， Timotius menyampaikan kepada orang-orang yang akan dipilih menjadi penilik jemaat. 所以他吩咐提摩太，有人要被选为这个会友， Atau boleh dikatakan itu seperti seorang majelis saat ini. 或者我们可以代表好像他现在的执事。 Dia katakan orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang berharga. 所以他对他们的侍奉，他认为非常的忠心。 Jadi kalau menerima jabatan sebagai penilik jemaat atau sebagai majelis, terimalah ini sebagai satu kesempatan yang berharga. 如果我们要成为知识，那我们把这个职分接受下来，好好的去做。 Yang harus kamu ambil kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. 所以你要把这个机会好好的抓住，好好的 Punya 去做。 ambisi menjadi majelis itu satu kehendak yang mulia, kata Paulus. 所以保罗说，如果要成为一个知识是非常有荣耀的， Itu adalah pengalaman pelayanan yang berharga. 他认为这样的侍奉经历是非常有价值的。 So, sekarang saya ingat pengalaman saya menjadi seorang mahasiswa praktek di Penang, Malaysia. 所以当我成为一个实习生到马来亚去的时候， Waktu itu saya baru mungkin semester ke-5, saya diutus ke sana selama 2 bulan. 可能那个是第5节级，我被派遣到马来西亚，还有多不了2 bulan. 2个月的时间。 Saya melayani para pelajar-pelajar Indonesia yang studi di Penang karena waktu itu ada kasus kerusuhan di Indonesia. 所以那个时候在印尼有暴乱，所以我被差遣到那边来为那些印尼去那边读书的人来 Satu 服侍。 persatuan kecil kurang lebih mungkin 30 sampai 40 orang saja. 所以我带领这个团契大约是34个人而 Dan 已。 pelayanan lainnya adalah mengunjungi orang-orang dari Indonesia yang sedang berobat di Penang. 所以有一个任务，就是有一些从印尼到槟城那边去这个医治的，我们去做。 Dan saya ditelepon bahwa ada orang Indonesia yang sedang berobat yang waktu itu sakitnya cukup berat. 我被给电话，他说有一个从印尼来的，他在医院里，他也生 Saya 病。 pergi ke rumah sakit. 我到医院的时候， Setelah pulang, 当我从医 di 院回 rumah 来， sakit itu saya lihat ada pameran alat-alat kesehatan. 我在这个医院看到很多这个有这个展览这个 Alat-alat kesehatan yang canggih untuk pengobatan. 这个关于这个展览就是有关于医学的。 Waktu itu saya ingat langsung cita-cita saya waktu saya masih SD. 那个时候我在小学的时候有一个愿望，就要成为 Waktu SD saya pernah cita-cita jadi dokter. 所以在这个小学的我有一个愿望要成为一个医生。 Jadi waktu SD saya sudah mulai membaca artikel-artikel tentang kedokteran dan istilah-istilah medis. 所以我就从小学一直在注意那些这个有关于医学的文章。
Tapi karena ketemu dengan olahraga bulu tangkis, 因为我有跟这个羽毛球的 main 人， bulu tangkis terus lupa cita-cita jadi dokter. 所以我就玩了羽毛球，忘记了我的愿望。 Dan saya kepikir waktu lihat peralatan-peralatan medis itu saya ingat cita-cita saya kalau saya jadi dokter. 所以我在看到那个展览医学的仪器， Mungkin 我就 saya sudah menjadi dokter di rumah sakit yang cukup besar. 可能我的愿望是成为成为医生，可能我已经达到那 Karena 个愿 waktu 望 itu，saya sudah serius mempelajari tentang kedokteran. 所以我很认真的去学习关于医学的 Wah, 问 mungkin 题。 saya sudah jadi dokter terkenal, penghasilannya cukup besar. 可能我已经成为一个出名的医生，有好的收入。 Terus saya berpikir sekarang ini saya cuma mahasiswa praktek. 所以我一直想的是，我现在是一个实习生而已。 Melayani di satu kelompok kecil. 所以我在一个小小的团体在服侍。 Siapakah saya? 那我到底是谁呢？ Coba kalau saya menjadi dokter, saya pikir, wah pasti saya menjadi dokter yang sudah dokter yang terkenal begitu. 如果我是成为医生的话，我一定要成为一个知名的医生。 Waktu saya berpikir seperti itu, 当我这样想的时候， ada suara di dalam hati saya yang bertanya, bagaimana kalau posisinya ditukar? 所以在我的心里面深处有一个声音，如果 Saya 我 diingatkan 不做， kembali sekarang bagaimana Tuhan memanggil saya. 所以我就讲这神怎么样来呼召我 Di mana saya meninggalkan pekerjaan saya, 当我离开我的职业的时候， penghasilan yang bagi saya cukup lumayan pada saat itu. 那个时候我的收入是不错的， Dan saya sekolah teologi ya. 所以我就回去神学 Melayani. 院要服侍， Ini panggilan Tuhan buat saya. 这是神对我的呼召。 Dan ketika ada pertanyaan seperti itu, 如果有这样的问题， saya katakan kepada Tuhan, 所以我跟上帝说， saya akan tetap melayani dia. 所以我还是一直要 Karena 在 bagi 你 saya 跟侍奉。 pelayanan ini adalah satu hak istimewa yang memang Tuhan mau saya melayani di situ dan hidup saya bisa limpah di hadapan Tuhan. 所以我就认为神给我呼召，我有这个机会来服侍，就是我的岗位。 So sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Oleh sebab itu marilah kita melihat bahwa jikalau kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, itulah suatu kesempatan yang indah. 我们要看，如果神要给我们服侍，是给我们一个很好的机会。 Kesempatan yang baik hidup kita bisa memuliakan nama Tuhan. 所以我们这样的机会能够荣耀神的名。 Dan janganlah kita undur dalam pelayanan karena kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Khususnya kesulitan-kesulitan yang masalahnya sepele. 所以不要因为有种种的问题，我们就从我们的岗位上就退后了。 So sekali Yeskel menghadapi kesulitan-kesulitan yang berat di dalam pelayanannya. 所以我们知道以西结他在这个侍奉当中面对很大的那个 Tetapi 问题， fokusnya dia bukan kepada manusia, dia fokusnya kepada Tuhan. 但是他的焦点不是在人，那是在神。 Dan so sekalian betul, Yeskel menghadapi masalah pelayanan yang berat. 我们看到以西结面对这样困难的那个问题， Dia begitu susah, begitu sulit, dia dijadikan model oleh Tuhan. Dan ketika dia menjadi model oleh Tuhan, dia begitu mengalami penderitaan-penderitaan yang begitu sulit. 他要成为神的代表，所以他要面对很多很多的难处。 Dia melayani bangsa yang tegar tengkuk, keras hati, 他面对那些顽梗的民族， keras kepala, 他们非常的执着， yang dikatakan seperti batu. 就好像这个很硬的石头一样， Tetapi menarik, saudara 但 sekalian. 是非常有趣的。 Di dalam Yeskel 3 ayat 8 sampai 9 yang kita 所以 bacakan. 所以刚才我们读的以西结书第3章第7到第9节 Ada tantangan yang sulit, 虽然有很难的事情， tetapi kata Tuhan, aku meneguhkan hatimu. 他说我坚定你的心， Engkau memang melawan mereka yang berkepala batu, 虽然你面对这些很顽梗的好像石头一样， membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. 所以我要使你虽然很困难，但是人要 Tetapi 坚定。 Tuhan katakan engkau seperti batu intan. 他说你好像金刚钻一样， Mereka keras seperti batu,
他们虽然硬的好像石头， hati mereka, kepala mereka, 那他们的非常的悖逆， tapi jangan takut. 但你不要怕。 Aku teguhkan hatimu seperti hati batu intan. 所以我要使你像金刚钻那样 So 的 sekarang 硬。 batu intan itu adalah batu yang paling keras dibandingkan batu apapun juga. 所以金刚钻比任何的石头更加的硬。 Jadi saudara sekalian ada satu janji di mana Allah memberikan kekuatan hati yang teguh seperti batu intan. 所以神应许他，给他一个金刚钻的石头那样硬。 Walaupun Yeskel menghadapi orang-orang yang dilayani adalah orang-orang yang hatinya keras seperti batu, kepalanya keras seperti batu. 虽然以西结他所服侍的民族，他们非常的顽梗，非常的别念， Ada keteguhan hati yang Tuhan berikan kepada Yeskel. 但是神给以西结有更硬的金刚钻。 So sekarang kalau kita melayani, 如果我们 dipanggil melayani, 如果我们被呼召来服侍， dan ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. 但有一些事情我们面对了， Tetapi kiranya saudara boleh ingat, 所以你要记住， Tuhan yang memanggil saudara. 因为是神呼召你， Saudara akan diberikan sesuatu yang diperlukan untuk membuat pelayanan saudara bisa berhasil. 因为神一定会给你能够怎么样来服侍，成 Yeskel 功。 perlu keteguhan hati. 所以我们知道以西结要神给 Maka 他 Tuhan 坚定的 memberikan 心， keteguhan hati kepadanya. 所以他给你坚定的心。 Musa perlu kefasihan berbicara. 我们知道摩西他Maka 出口 Allah 笨舌， memberikan kefasihan berbicara kepada Musa. 但是神给这个摩西有好的口才。 So sekalian Bezalel dan Aholiab dipanggil oleh Allah untuk membuat kemah pertemuan. 我们知道比撒列和亚伯利亚伯， Untuk membuat peralatan-peralatan. 他们要去做那些帐篷， Tuhan memberikan karunia bakat untuk membuat itu semua. 所以神给他恩赐，能够来完成这些事情。 Daniel di dalam pelayanannya memerlukan kebijaksanaan. 我们知道但以理在他侍奉里 Tuhan 面是要智慧， mengaruniakan kebijaksanaan kepada Daniel dan penglihatan-penglihatan yang mendukung pelayanan yang berhasil. 所以神就给但以理有意向，给他能够看到怎么样去服侍。 So sekalian yang terkasih di dalam 亲 Tuhan, 爱的弟兄姐妹， kiranya di dalam pelayanan-pelayanan yang kita hadapi ada kesulitan-kesulitan, jangan membuat kita mundur. 所以我们有时候在我们的侍奉当中有面对很多的问题，但是我们的不要退后， Kiranya kita datang kepada Tuhan. 我们要来到神的面前， Tuhan akan meneguhkan dan memberikan kita semangat yang baru, 神一定会给你坚定的心，怎么样去面对， yang membuat dan mendorong kita untuk melayani lebih dan berapi-api lagi. 能支持我们，所以我们有个火热的心，更加的去侍奉。 Mari kita masuk dalam 我 doa. 们进入祷告， Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami 我们 dengar. 谢谢你给我们的话， Kiranya di tengah kesulitan yang kami hadapi dalam pelayanan kami, 在我们侍奉当中，我们所面对的问题， Engkau boleh meneguhkan hati dan pikiran kami seperti Engkau meneguhkan Yeskel. 是你要坚定我们的心，就好像坚定以西结这 Sehingga 样。 kesulitan, tantangan, masalah yang kami hadapi dalam pelayanan kami tidak membuat kami mundur. 所以在一切的侍奉当中，我们所面对的一些挑战挣扎，不致使我们能 Tetapi 够 kami 忍 boleh 心倒 tetap 退， setia melayani 我们还是忠心的服侍你， sampai menggenapkan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam pelayanan kami. 就好像神在我们侍奉当中所完成的一些事情。 Terima kasih untuk firman. 主，我们谢谢你给我们的话， Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Mari bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita bersama-sama kita akan berdoa syafaat untuk minggu ini. Yang pertama kita berdoa membuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk tetap fokus mengendalikan pandemi yang menyeluruh dengan membenahi komunikasi publik secara optimal, percepatan pelaksanaan program vaksinasi massal atau nasional yang mudah diakses, sinkronisasi sistem data, stok, jaminan pasokan, serta kelancaran distribusi vaksin dan mengakselerasi penyerapan dana perlindungan sosial lebih cepat dan merata demi menolong memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Biarlah bantuan subsidi upah pekerja yang terdampak pandemi semuanya bisa tersalurkan dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, kami terus memohon Tuhan pertolongan-Mu sehingga bangsa kami ini bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini. Berkatilah pemerintah di pusat dan di daerah sehingga bisa bersinergi dengan baik, sehingga segala upaya yang sedang dilakukan bisa dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian maka penanganan pandemi ini bisa dilakukan secara menyeluruh di semua daerah. Dengan demikian kami bisa keluar daripada pandemi ini. Mohon Tuhan menolong di dalam penyaluran bantuan sosial yang diberikan, subsidi upah yang diberikan, supaya bisa diberikan tepat waktu dan tepat sasaran untuk membantu masyarakat yang terkena efek daripada pandemi ini. Mohon Tuhan juga berikan kesadaran kepada masyarakat kami, agar kami semuanya punya kesadaran yang sama, bahwa pandemi ini hanya bisa kami menangkan dengan bekerja bersama-sama, dengan sehati, bersama-sama menerapkan protokol kesehatan yang terus dianjurkan oleh pemerintah. Tuhan, kami mohon Engkau menolong di dalam segala kesulitan yang dihadapi. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan pertolongan. Terima kasih Bapa, kami berseru kepadamu, dengarlah doa dan permohonan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita bersama-sama kiranya oleh anugerah, kuasa dan hikmat Tuhan yang menolong, memulihkan, menguatkan dan menopang kehidupan keluarga jemaat selama kondisi pandemi, sehingga kita semua tetap sehat, sukacita dan semangat terhubung melalui online untuk selalu dibangun di dalam Kristus, serta bertambah teguh iman kita dan hati kita melimpah dengan ucapan syukur untuk semua kebaikan yang terus Tuhan berikan kepada kita hari demi hari. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang kepadamu, Tuhan, kami terus memohon kepadamu juga, kiranya pertolonganmu, penyertaanmu, pemeliharaanmu Kau berikan bagi jemaatmu di tempat ini. Berkati kami Tuhan. Tolong kami ketika menghadapi berbagai kesulitan karena pandemi ini. Kiranya Tuhan tetap memberikan kami iman yang teguh sehingga kami bisa terus berharap kepadamu, percaya dan punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui kesulitan yang kami hadapi, kami bisa mengalami Tuhan secara pribadi lepas pribadi. Sehingga kami tahu Tuhan, Engkau siapa ketika kami menghadapi kesulitan dalam hidup ini, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kuatkan kami, beri kami sukacita Tuhan, dan beri kami kepekaan untuk bisa merasakan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga mulut kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu, walaupun kami mesti menghadapi kesulitan demi kesulitan. Bapa, kami berserah padamu, berkati jemaatmu Tuhan, sertai kami satu persatu Tuhan, dan biarlah melewati semuanya ini, kami bisa menyaksikan kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih daripada Allah Bapa,
kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Roh Kudus, meneguhkan imanmu, meneguhkan pelayananmu, membuat engkau senantiasa kuat di tengah pelayanan-pelayanan yang tidak mudah dan sulit, sehingga saudara dipandang berharga, mulia di hadapan Tuhan karena kesetiaanmu di dalam melayani Tuhan dari hari ini sampai Tuhan memanggilmu pulang. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah kita selesai. So sekalian, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman di bulan Agustus sampai September ini. Kita akan mendengarkan tema-tema khotbah tentang pelayanan. Kiranya kita boleh didorong untuk melayani. So sekalian, pelayanan bisa di mana saja, bisa di rumah, bisa di gereja maupun di masyarakat. Nah, so sekalian, kita juga akan mendengarkan ada video-video kesaksian yang ditampilkan di ibadah kita. Saudara sekalian bisa melihat, dan kiranya saudara yang belum melayani boleh terdorong untuk terlibat di dalam pelayanan. Dan saudara yang sudah melayani, saudara boleh melayani dengan lebih baik lagi, dengan semangat yang lebih berapi-api. Dan kiranya kesaksian-kesaksian yang disampaikan boleh menguatkan dan mendorong kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan. Salam, saya Leni. Saya ingin berbagi atau sharing setelah saya mengikuti kelas pelayanan di GKBJ Cengkareng. Menurut saya, pelayanan itu sama dengan membantu, baik dalam ruang lingkup gereja maupun luar gereja. Yang saya pelajari selama kelas bertumbuh, saya harus aktif lebih melayani dan mengasihi masyarakat. Setelah mengikuti tes karunia, saya harus lebih melayani dan mengasihi sesama yang membutuhkan. Pelayanan yang cocok untuk saya adalah di bidang kemanusiaan. Itu saja sharing dari saya. Terima kasih. Kepada siapa kita mau melayani nih? Nah, tentu kepada Allah yang sudah menyelamatkan kita. Melayani itu harus kita benar-benar dari hati kita yang keluar, yang merasa bahwa kita sudah dilayani terlebih dahulu. Jika kita mengetahui semuanya ini, maka kita jelas bahwa saya adalah orang yang sudah diselamatkan. Saya harus memiliki beban untuk melayani. Nah, sekalian, nanti ada kelas pembinaan menuju serupa Kristus, kelas Jum, kelas bertunas. Nanti tanggal 15 Agustus hari Minggu jam 11 siang kita memasuki sesi yang ketiga dengan tema memahami cara bertumbuh yang akan disampaikan oleh
Pendeta Stephen Paul. Ya, kelas ini juga terbuka bagi saudara sekalian yang ingin memahami cara bertumbuh itu seperti apa, saudara sekalian boleh bergabung. Dan kelas berbuah akan dilaksanakan malam harinya, tanggal 15 Agustus jam 7 malam. Sesi yang keempat dengan tema Gerakan Matius yang akan disampaikan juga oleh Pendeta Stephen Paul. Saudara sekalian juga boleh bergabung. Mungkin saudara sekalian pernah mengikuti kelas ini selanjutnya. Saudara ingin boleh diperlengkapi lebih lagi. Saudara sekalian boleh bergabung di kelas ini. Dan seri Pembina Iman Jumat tanggal 20 Agustus jam 7:30 dengan tema Iman di Tengah Badai Pandemi yang disampaikan oleh Pendeta Rusdi Japri, mengundang saudara sekalian untuk boleh bergabung mengikuti pembinaan seri pembinaan iman ini, sehingga di tengah kesulitan-kesulitan di masa pandemi seperti ini kita boleh memiliki iman yang teguh, iman yang kuat di tengah badai pandemi seperti ini. Ya, kiranya saudara sekalian kita boleh tetap mengikuti instruksi dari pemerintah. Kita memperhatikan protokol kesehatan, menjaga imun tubuh kita dengan baik, dan senantiasa hidup kita juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.